bawah, di samping 1 juta pesara kerajaan menikmati bantuan sebanyak RM350. Kesemua melibatkan implikasi keuangan kepada kerajaan berjumlah RM1.3 bilion. Yang kedua, pembiayaan insurans kenderaan melalui myeasycover.com bagi kemudahan 1.6 juta penjawat awam. Dengan inisiatif tersebut, pembaharuan polisi insurans kenderaan dan cukai jalan boleh dibuat tanpa bayaran pendahuluan dan faedah. Ketiga, inisiatif perlindungan kemalangan. Inisiatif perlindungan kemalangan diri sehingga RM100,000 untuk manfaat 40,000 peminjam baru Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam atau LPPSA. Keempat, penurunan kadar pembiayaan skim pembiayaan komputer dan telefon pintar untuk penjawat awam daripada 4% kepada 2%. Kelima, membenarkan penjawat awam yang kematian suami atau isteri untuk bekerja dari rumah sebaik sahaja tempoh 3 hari cuti tanpa rekod tamat mengikut tempoh yang bersesuai. Itu yang telah dilaksanakan. Keluarga Malaysia yang saya kasih sekalian, keluh kesah anggota perkhidmatan awam sentiasa didengari oleh kerajaan. Justru kerajaan bersetuju agar Jabatan Perkhidmatan Awam menyegerakan kajian ke atas sistem saraan perkhidmatan awam dengan mengambil kira keseluruhan aspek modal insan merangkumi saraan dan perkhidmatan agar relevan dengan keadaan semasa serta kemampuan keuangan kerajaan. Sementara menanti kajian sistem saraan selesai bersesuaian dengan kedudukan dan keuangan negara pada masa ini, demi mengiktiraf jasa penjawat awam kepada kerajaan, seketika saya mengumumkan yang pertama, menaik pertama banyak maknanya. Pertama, menaikkan kadar maksimum jumlah cuti rehat yang boleh dikumpulkan bagi tujuan award wang tunai daripada 160 hari ke 180 hari. Kerajaan memahami dengan beban tugas yang semakin besar dan mencabar, ramai anggota perkhidmatan awam yang tidak dapat menghabiskan cuti rehat tahunan mereka. Dengan kenaikan kadar maksimum CGR ini, membolehkan cuti tersebut disimpan bagi tujuan award wang tunai di masa persaraan, sekaligus meningkatkan tunai di tangan pada hari persaraan kelak. Yang kedua, tambahan kadar cuti rehat khas sebanyak 5 hari menjadikan jumlah cuti rehat khas 15 hari setahun kepada pegawai perkhidmatan pendidikan yang telah berkhidmat melebihi 10 tahun. Tambahan cuti rehat khas
sebanyak 5 hari ini akan memberikan manfaat kepada lebih kurang 500,000 guru bagi urusan-urusan yang mustahak dan kecemasan yang dibenarkan, serta memberi peluang guru-guru mengumpul jumlah GCR yang lebih tinggi. Ketiga, perluasan tafsiran ahli keluarga bagi kemudahan cuti rehat tanpa rekod urusan kematian ahli keluarga terdekat. Jika sebelum ini cuti tanpa rekod bagi urusan kematian hanya tertakluk kepada kematian suami dan isteri, ibu kandung dan bapa mertua, bapa kandung dan bapa mertua serta anak saja, penambahbaikan tafsiran ahli keluarga diperluas kepada kematian yang melibatkan adik-beradik, nenek dan datuk bagi anggota perkhidmatan. Keempat, penambahbaikan pemberian pergerakan gaji tahunan. Kepada pegawai yang telah mencapai gaji maksimum. Kerajaan telah bersetuju menambahkan kadar tetap 3% semasa yang diterima oleh pegawai yang mencapai gaji maksimum kepada suatu kadar baru dan diseragamkan mengikut grade bagi semua klasifikasi perkhidmatan berkuat kuasa 1 Januari 2022. Jabatan Perkhidmatan Awam akan mengeluarkan pekeliling berkaitan bagi menjelaskan secara terperinci tentang perkara ini. Kelima, bayaran kenaikan gaji tahunan. Tambahan khas sebanyak RM100 untuk penjawat awam grade 11 hingga grade 56 dan akan dibayar mulai Januari 2023. Seramai 1.28 juta penjawat awam akan menerima manfaat ini dengan implikasi keuangan sebanyak 1.5 bilion. Sebagai contoh, sebelum ini kadar KGT bagi grade 11 adalah RM80, maka pada tahun 2023 beliau akan menerima kadar KGT asas sebanyak RM100, menjadikan jumlah KGT diterima pada tahun 2023 adalah sebanyak RM180. Yang keenam, bantuan khas keuangan bagi tahun 2023 dibayar kepada anggota perkhidmatan awam grade 56 ke bawah berjumlah RM700 dan RM350 bagi pesara kerajaan dan veteran tidak berpencen yang akan diberi pada Januari 2023. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada semua penjawat awam yang sentiasa memastikan jentera kerajaan bergerak dengan berkesan, melaksanakan dasar dan menjayakan setiap aspirasi kerajaan. InsyaAllah pihak kerajaan sentiasa berbincang bersama-sama dengan QPAX untuk memastikan kebajikan penjawat awam sentiasa. Akhir kata, saya menyeru penjawat awam yang bersama saya pada hari ini, sama ada di dalam Dewan maupun di luar Dewan atau dalam talian, untuk terus memberikan perkhidmatan terbaik kepada seluruh keluarga Malaysia.
InsyaAllah, sekiranya produktiviti dapat ditingkatkan, ekonomi negara bertambah kukuh dan kerajaan pastinya akan lebih berupaya meningkatkan kemudahan kepada keluarga Malaysia sepenuhnya, dan yang pasti penjawat awam tidak akan dilupakan, kerana saya yakin bahawa penjawat awam adalah tonggak aspirasi keluarga. Sempena 31 Ogos besok, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-65 kepada seluruh penjawat awam di seluruh negara. Merdeka! 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 Dan saya sudahi ucapan saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Yang Berhormat Perdana Menteri atas penyampaian amanat sebentar tadi, dan majlis memohon Yang Berhormat Perdana Menteri untuk terus berdiri bagi acara seterusnya. Hadirin sekalian, bersempena meraihkan sambutan merdeka yang ke-65, marilah sama-sama kita menyemarakkan